KPM. Sedapnya brownies ni. Sedap ke? Macam mana? Boleh Sama lah macam yang selalu Miza buat sebelum ni. Ada brownies ke? Siapa yang buat? Itulah Cikgu Miza kita lah yang Oh, buat. cikgu saya pun nak makan sekali. Tapi kita kena jaga SOP kan? Okey, baiklah kepada mereka yang menonton di rumah. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven. Dan juga cikgu-cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Ila dan Cikgu Miza. Tapi sebelum tu nak ingatkan ya, berkenaan dengan SOP macam kita berada dalam jarak lebih daripada 1 meter. Dan oleh kerana kami sedang memakai pelitup muka kan. Tapi sebelum tu, marilah kita amalkan SOP cikgu. Sebelum nak makan ke, sebelum nak buat apa-apa, marilah kita pakai gel pembasmi kuman. Silakan cikgu. Okey. Saya minta nak pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman sebab saya pun nak buka pelitup muka nak makan ni. Jom kita buka pelitup muka cikgu. Okey, jom silakan. Apabila buka pelitup muka tu, pastikan simpan di tempat yang sama. Macam saya, kita ada ruang di bawah meja ni yang khas untuk simpan pelitup muka. Baiklah cikgu, saya nak tanya. Saya nampak dah brownie yang ada atas meja tu. Apa kena-mengena dengan brownie dengan subjek kita pada hari ni cikgu? Okey. Kalau Ila nak tahu dengan Sean nak tahu, okey, untuk mendapatkan kek brownies dengan rasa yang sama bila setiap kali kita buat, okey, bulan depan kita buat rasanya sama, kita perlu ada yang ini. Okey? Apa tu cikgu? Boleh tengok sikit. Apa rasanya tu? Okey, apa rasanya? Okey. Okey, cuba Sean tengok. Okey, saya pegang cikgu, saya pegang. Okey. Saya nampak, okey, dia punya tajuk ataupun nama ni dalam bahasa Inggeris, izinkan saya berbahasa Inggeris ya. Chewy gooey brownies. Macam sedap. Ya, memang sedap rasanya. Ya, Dan apa lagi cikgu bukan yang ni untuk apa cikgu sebenarnya? Okey, cuba Sean tengok bawah sikit Sean. Okey, dekat jangan bawah. tengok atas je. Saya Jangan nampak, tengok makanan je Sean. Bukan makanan je. Cuba tengok bawah sikit. Okey, saya nampak ada 3 biji telur, 1 carang gula. So rasanya lah, saya cuba cikgu. Rasanya ini adalah langkah-langkah untuk membuat brownies tersebut ataupun makanan tersebut. Betul ke cikgu? Ya, betul. Sebab saya pandai makan je, saya tak pandai buat. Bagus, bagus. Memang Sean ni memang bagus, memang student yang bagus. Di mana dia memang menepatilah apa yang kita akan bincangkan pada hari ni. Sebenarnya murid-murid semua, okey. Langkah-langkah adalah algoritma. Di mana algoritma ni adalah langkah-langkah untuk kita menyelesaikan satu masalah lah. Contohnya macam tadi mesti Cikgu Nozila ingin membuat kek brownies. So dengan adanya langkah-langkah ini ataupun kita panggil algoritma, ianya akan membantu Cikgu Ila untuk membuat kek yang sama tekstur dia, sama rasa dia dan sama warna dia. Lepas ni bolehlah saya cuba Cikgu Miza buat jangan kek tak ni. cuba. Jangan tak cuba. Hari raya nanti harap-harap ada lah menu tu dekat atas meja. Dan jangan lupa untuk ajak saya cikgu. Okey, betul. Okey, tapi sebelum tu kita dah kenalkan topik untuk hari ini iaitu algoritma kan cikgu. Apa kata cikgu pun kenalkan diri cikgu juga. Silakan cikgu. Hai, saya Nur Amizah binti Muhammad Tarikan. Okey, cikgu daripada SMK Sungai Pusu, Gombak, Selangor. Okey, saya mula mengajar subjek asas sains komputer ni sejak subjek ini diperkenalkan oleh KPM. Okey, baik cikgu. Okey, cikgu Ila pula? Okey, hai. Nama saya Cikgu Nozila binti Noh. Saya dari SMK Datuk Zulkifli Muhammad Slim River, Perak. Saya dah mengajar subjek ni 12 tahun. Sebelum ni subjek ICT, sekarang ni subjek baru iaitu ASK dan juga SK, Asas Sains Komputer dan Sains Komputer. Itulah dia topik dan juga subjek yang kita akan terokai pada hari ini. Okey, tapi sebelum tu saya nak beritahu kepada anda semua yang menonton di rumah ya dan juga dalam talian bahawa apa yang sedang berjalan sekarang adalah sebuah kempen iaitu kempen #Terima Kasih Cikgu Sempena Hari Guru yang akan berlangsung pada 16 Mei kalau tak silap saya. Betul tak? Ya, betul, Okey, betul. betul. Ingat lagi. Okey, dan temanya adalah berguru demi ilmu, bina generasi baru. Dan khas untuk kempen ni, kempen #Terima Kasih Cikgu, apa yang ada pun ada murid yang telah pun membuat satu kad untuk Hari Guru. Jom kita tengok di skrin sekarang. Message untuk Hari Guru tu ada tak di skrin? Itu dia. Saya cuba untuk baca ya.
Ada tu nampak gambarnya kat sana. Hashtag terima kasih cikgu. Itulah kegigihanmu. Saya nak baca lagi. Kegigihanmu dalam mendidik tidak akan kami lupa. Terima kasih cikgu atas segala ilmu yang dicurahkan. Itulah dia mesej khas kepada cikgu-cikgu kami yang telah pun memberi banyak pengorbanan dan jasa kepada anak-anak muda ya dalam mendidik. Okey. Dan juga bukan kita bertiga saja kan hari ini cikgu. Kita juga ada murid-murid kita yang ada dalam talian untuk Google Meet. Jom kita tengok siapanya. Hai, selamat pagi semua. Hai. Okey, saya akan sebutkan nama anda. Anda kenalkan diri anda ya, nama penuh anda. Kita mulakan dulu dengan Ifa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ifa binti Hud dari SMK Sungai Pusuk. Terima kasih. Dan seterusnya Haziq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizah Iman bin Muhammad Kuzaimi dari SMK Sungai Pusuk. Terima kasih. Dan yang seterusnya siapa lagi? Najwa. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Najwa binti Muhammad Ibrahim. Saya daripada SMK Datuk Zulkifli Muhammad Slim River. Terima kasih. Dan kita juga ada Damia. Assalamualaikum. Saya Nuda Muhammad Rafiq Nazri dari SMK Datuk Zulkifli Muhammad. Maaf Damia, boleh buat lagi sekali ke? Kuat sikit. Bawakan mic kepada dekat sikit dengan mulut. Assalamualaikum. Saya Nuda Muhammad Rafiq Nazri dari SMK Datuk Zulkifli Muhammad. Okey, terima kasih Damia. Dan yang seterusnya kita juga ada siapa lagi? Nurul Najwa. Nurul Najwa dah. Oh dah ada. Alamak. Okey, saya tak nampak nama kat skrin. Kita ada siapa? Syifa Majdan. Syifa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syifa binti Majdan. Saya dari SMK Sungai Pusuk. Terima kasih. Dan yang terakhir kita juga ada Valen. Hai, nama saya Valen. Saya dari SMK Datuk Zulkifli Muhammad di River Perak. Okey, terima kasih. Dan itulah dia murid kita yang ada dalam tayang yang akan bersama kami untuk menerokai subjek asas sains komputer dan juga sains komputer. Ya, untuk topik apa ni? Pengenalan kepada algoritma. Memang saya teruja sangat nak tahu. Tapi sebelum kita berehat, kita ada sebuah kiriman video khas untuk kempen hashtag terima kasih cikgu. Jom kita saksikannya. Terima kasih cikgu. Jika hari ini barisan hadapan bertungkus lumus menyerang wabak COVID-19, sejarahnya bermula dari seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis dan baca. Tahukah anda, perkataan algoritma berasal daripada nama seorang tokoh matematik terkenal iaitu Al-Khwarizmi yang diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi algoritmi. Kembali semula menonton teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Ila dan Cikgu Miza. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan terokai subjek algoritma, kan cikgu? Ya, betul. Okey, silakan cikgu. Okey, mari tengok pada bahan yang telah kita sediakan kat sini. Okey. Okey, tadi kita sebut perkataan algoritma. Hari ini kita akan terangkan apakah itu algoritma. Okey, kita tengok pada gambar raja yang atas ni, warna biru ni. Okey,
algoritma merupakan salah satu teknik pemikiran dalam teknik pemikiran komputasional. So kat sini kita nampak ada 4 teknik pemikiran. Ada 4 teknik pemikiran. Okey, algoritma ni alasan nanti kita akan terangkan. Okey, so kat sini kita ada 3 murid-murid semestinya tahulah teknik pemikiran komputasional ni sebab dia adalah asas bagi subjek asas sains komputer dan juga sains komputer. So kita nak minta murid yang berada di talian, okey, dan juga murid-murid yang berada di rumah untuk mencuba jawab, nyatakan satu, okey, kurang-kurangnya satu teknik pemikiran komputasional yang awak pelajari. Okey. Siapa Boleh nak tak? cuba? Ada yang volunteer. Okay, ada yang volunteer. Kita suka kalau murid yang volunteer. Kalau nak jawab boleh lambai dekat skrin. Siapa yang nak jawab? Ke semua takut? Okey, Damia. Damia boleh tolong jawab? Ya. Okey. Berikan satu contoh. Damia dengar tak? Damia dengar tak? Boleh berikan satu contoh untuk apa tu, Ibu? Teknik pemikiran teknik Teknik pemikiran komputer. Teknik pengecaman corak. Teknik pengecaman corak. Okey, bagus Dania, jawapan tu memang betul. Okey, seterusnya kita ada dua lagi teknik pemikiran yang perlu awak berikan. Kita minta lagi 2 orang lah untuk respon so kita nak minta murid lain untuk nyatakan satu lagi teknik pemikiran. Selain teknik algoritma dan juga teknik pengecaman corak tadi. Siapa yang nak cuba? Mungkin okey, silakan. Okey, Ifah. Siapa? Ifah. Teknik pengiklakan. Teknik pengiklakan. Ya, teknik pengiklakan adalah salah satu daripada teknik pemikiran komputasional. Betul Cik Gila? Betul. Okey. Dan sebenarnya ada satu lagi, kita ada teknik peniskalaan dan juga teknik peluraian. Okey, kita tak akan sentuh terlalu banyak dekat sini. Kita akan fokuskan pada bahagian algoritma. Okey, tadi pun kita dah sentuh apakah itu algoritma semasa kita dengan Sean tadi, kan? Okey, so kita tengok kat sini apakah yang dimasukkan sebagai algoritma. Okey, so kat sini dia kata algoritma adalah satu set arahan menyelesaikan masalah. Okey, arahannya yang terperinci perlulah diikut sehingga tugasan berjaya diselesaikan. Betul, Ego, macam buat brownie, Ego. So memang kena ikut. Kalau silap satu, tak jadilah brownie, tak sedap pula. Memang kita kena ikut algoritma tu sebab kita nak dapat output yang dikehendaki lah. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni ada banyak sangat aplikasi algoritma dalam kehidupan kita. Contohnya macam tadi kita kata resepi, dia menunjukkan langkah-langkah bagi membuat kek ataupun apa-apa makanan lah, resepi. Okey, seterusnya kalau awak tengok kat sini, ini adalah macam navigation punya. Betul? Ya, betul. Perisian ni macam Google Map lah. Bila betul. kita nak pergi ke suatu tempat atau satu destinasi, okey, kita akan diberi arahan untuk follow untuk ikut arahan tersebut. Nak pergi mana? Ke kanan, ke kiri, 600 meter belok kanan. Ini adalah salah satu aplikasi lah algoritma dalam kehidupan kita. Dan sebelah sini kita nampak walaupun sekecil-kecil aktiviti yang kita lakukan yang memang sangat-sangat kerap kita lakukan, okey, iaitu algoritma dalam memberus gigi. Mesti kena guna algoritma yang betul, langkah-langkah yang betul. Barulah kita dapat gigi macam Sean. Tengok, malu pula. Nampak cantik, bersih dan sangat sihat lah. Setiap hari saya berus gigi, Ego. Saya cuba. Sean fahamkan ni kan? Faham, aplikasi. Ego. Okey, cuba Sean bagi satu aplikasi lain selain yang cikgu nyatakan tadi. Okey. Saya berikan contoh yang mudah, Ego. Seperti membuka pintu. Membuka pintu. Okey, kenapa ada Sean cakap langkah-langkahnya? macam tu? Sebab kadang-kadang buka pintu tu kena pegang
apa tu handle pintu kan. Okey, bila pegang tu, bila pegang tu kena baca sama ada tolak atau tarik. Kadang-kadang orang pun tak ikut arahan, tak ikut langkah-langkahnya. Untuk pintu dia kena tarik tu dia tolak, tak dapat buka. So kena buka pintu, lepas tu jalan masuk. Macam itulah langkah-langkah. Betul ke cikgu? Betul. betul. Apa yang berlaku jika kita tak ikut algoritma yang betul? Pintu tu taklah dapat buka. So tak dapatlah seperti yang kita kehendaki. Ya. Okey. Okey, seterusnya kita nak bersama-samalah dengan cikgu-cikgu dan juga murid-murid yang kat rumah dan juga murid yang berada di dalam talian untuk melakukan aplikasi bagi algoritma lah Jom cikgu, apa kita akan buat? So sekarang ni kita minta murid-murid untuk menyediakan kertas dan juga marker pen ataupun pensel lah untuk kita lakukan aktiviti selepas ini. Sean dan juga Cikgu Zila pun boleh join sekali. Oh, boleh ke? Boleh terlibat sekali ya. Okey, tapi cikgu saya tak pandai sangat lukis cikgu. Saya sebutkan dululah, takut nanti tak jadi pula. Lukis ikan tapi tiba-tiba keluar burung kan? Kita tak apa. So, jangan risau murid-murid dan juga Sean dan juga Cikgu Zila, dengan mengikut algoritma yang ada pada bahan yang cikgu sediakan kat sini, kita akan dapat gambar at the end nanti di akhirnya kita akan dapat gambar ikan yang sama. Tak percaya? Macam kita belajar melukis ni. Macam sebenarnya nampak algoritma ni sebenarnya dia merentas bukan saja subjek ASK atau sains komputer. Asas ASK itu adalah asas sains komputer. Tetapi dia nampak kalau ini adalah subjek apa? Merentas subjek seni visual. Ya. So murid-murid macam mana, dah ready? Kalau ready tunjuk good kat screen. Bagus. Sean Okey, saya cubalah. Saya cuba. Mari kita ikut algoritma yang telah kita sediakan di sini. So langkah pertamanya apa itu? Mula-mula kita akan buat badan dia dahulu. Badan dulu. Kepada mereka yang menonton di rumah pun boleh buat sekali ya. Tengok sini badan. Cikgu pun buat sekali ke itu? Dia macam berbentuk bulat atau oval ya. Kita tengok mana yang lebih cantik. Alamak. Okey, saya cuba Ego. Kita buat dia macam bujur sikit bulat yang bujur. Ada ke? Okey, jadilah. Kemudiannya langkah yang kedua kita akan lukiskan ekor. Ekor dia macam bulan sabit. Ya, betul. Bulan sabit. Okey, macam lah. Macam mana? Dekat murid-murid yang berada di dalam talian, okey ke? Bagus. Alamak. Okey, saya tak nak tunjuk lagi. Kejap lagi kita tengok. Okey, seterusnya kita akan buat mata. Ikan tersebut lah. Ada mata. Mata dia. dia. Macam ni. Kita buat mata. Mata. Kemudiannya untuk langkah yang keempat, kita buat mulut dia. Mulut. Dia ada bibir. Ikan ni ada bibir. Jangan lupa dekat bahagian insang ni ada. Seterusnya kita kena lukis apa atas ni kita panggil apa? Sirip Sirip. Sirip. Kita lukis sirip. Sirip atas. Satu lagi untuk langkah ke-6, sirip bawah. Sirip bawah. Sirip bawah. Langkah ke-7 kita buat jalur sikit pada sirip atas dan bawah. Ada nampak bentuk dia. Okeylah, saya buat gaya sikitlah. Ada sikit-sikit. Kemudiannya kita akan buat sesi mencantikkan lagi dengan meletakkan garisan-garisan, melukiskan garisan-garisan pada ekor dan juga sirip atas bawah. Tamatnya proses nombor 8 tu, nombor 9 tu kita colour lah kan. Tapi kita tak ada colour hari ni, tak apalah. Selagi ianya sama macam ni, kita boleh terimalah. Sekarang ni kita nak tengoklah hasil daripada Cikgu Zila dan juga Sean. Macam mana dia lukis ikan tu sama tak macam ni? Okey. Kita tunjuk dulu. Jangan gelak ya. Ikan saya istimewa sikit. Nampak tak? Ada warna sikit. Nampak tu adalah ikan betina. Dia pakai ada lipstick sikit. Yang ni adalah hasil daripada Cikgu Zila. Bulat sebab rasanya kalau kita ikut algoritma ni sebenarnya benda yang kita tak pandai buat boleh buat juga. Nampak tak? Dia punya output atau dia punya keluaran dia sama. Dia punya hasil dia sama. Ya, betul. Betul ke? Yang ni memang berbakat saja. Saya saja-saja buat
saya tukar sikit lah dia punya bentuk tu saja je. Silakan Sepatutnya aktiviti. ini tak ikut arahan ni. Murid yang tak bagus sangatlah, tapi patut kita ikut arahan supaya hasilnya sama kan cikgu? Ya, betul. Walaupun baru pertama kali kita melukis ikan ni. Baru first time hari ni. Okey, macam mana dengan hasil kerja daripada murid-murid yang berada di dalam talian? Boleh tak angkatkan hasil kerja awak depan skrin? Okey. Wow. Cantik. Lebih kurang sama sebab tu kita cakap algoritma memang membantu kita dalam melakukan sesuatu aktiviti lah. Ya, betul. Okey. So cukup setakat tu untuk aplikasi dalam algoritma. Ya. Yang tu apa pula cikgu? Okey, yang ini adalah perwakilan algoritma. Oh. Macam tadi kita punya algoritma dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk gambar. Gambar. Okey, tapi kat sini yang biasanya Cikgu Zila betul. kita gunakan dalam bentuk pseudocode dan juga carta alih. Okey. So kita akan terangkan dululah pseudocode ni macam mana. Ya, cikgu. Cuba tengok kat sini pada bahagian ini. Okey, apa yang dikatakan sebagai pseudocode? Okey, pseudocode memberikan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat yang ringkas dan padat. Okey, kalau kita tengok pada resepi tu, nampak tak ayat dia panjang? Itu ada algoritma. Okey, adalah algoritma. So dia menggunakan bahasa manusia biasa. Contohnya biasa kalau kita mula-mula biasanya resepi mula-mula campurkan tepung dan juga telur contohnya tapi untuknya pseudocode kita akan ringkaskan ayat itu dengan menggunakan ayat yang ringkas dan juga padat supaya mudahlah difahami. Okey. Cuba tengok kat sini situasi dia membeli air minuman dari mesin air layan diri. Okey. Ini adalah langkah-langkah atau kita panggil pseudocode bagi membeli air tin dari mesin air layan diri. Okey. Daripada nombor 1 tu kita akan mula. Okey. Kita akan mula. Kemudiannya nombor 2 kita masukkan wang secukupnya. Yang ketiga kita pilih air minuman. Dan yang keempat, ambil air minuman. Dan yang terakhir, tamat. Ini adalah langkah-langkah untuk kita beli air tin minuman daripada mesin air layan diri. Nampak? Okay. Nampak dia lagi mudah kan kalau kita minta Sean belikan air, mesti Sean dah expert dah pakar dah. Tapi kalau kita nak pemudahkannya kepada ayat tu, nampaknya macam tu lah, Ego. Ya. Tak adalah kita kata nak beli air apa, air tin ke, air kotak ke, air sirap ke, tak ada, kita tak nyatakan kat situ. Sebab kita kalau boleh kita nak menggunakan orang cakap apa, benda yang orang cakap padat, ringkas dan mudah difahami oleh orang lah yang membacanya, yang melakukan arahan tersebut. Ya, betul. Okey. Seterusnya kita akan lihat pada perwakilan algoritma yang kedua, iaitu carta alih. Okey, sebelum tu cikgu, apa kata kita pergi beli air dulu dan kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Terima kasih, cikgu. Tahukah anda, carta alir telah diperkenalkan buat kali pertamanya oleh Frank Gilbreth pada tahun 1921. Kembali menonton Teroka di Didik TV KPM. Sebelum berehat tadi, Cikgu baru je nak masuk kepada topik ataupun betul kepada topik carta alih kan, Cikgu? Ya, betul. Okey, teruskan, Cikgu. Silakan. Okey.
kita lihat kat sini, ini adalah carta alih, adalah perwakilan algoritma yang seterusnya. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia punya definisi dia adalah ianya merupakan simbol grafik seperti bentuk geometri, anak panah dan garis lurus bagi mewakili urutan langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan. Okey, cuba tengok sini, ini adalah contoh carta alih. Nampak tak? Kita gunakan bentuk-bentuk atau simbol-simbol geometri kat sini. Ya, nampak Cikgu. Okey, seterusnya sebelum kita masuk ke segmen seterusnya untuk lebih lebih dalam, kita kena tahu dahulu apakah simbol-simbol grafik bagi carta alih. So bila awak tahu dia punya fungsi, dia punya maksud, awak boleh gunakan dengan baik. Okey, kita mulakan daripada simbol yang pertama. Okey, ini adalah bentuk bujur. Biasanya dia untuk menunjukkan permulaan atau berakhirnya satu-satu aktiviti. Okey. So cikgu, untuk maklumat murid-murid semua, dalam satu proses carta alih tu hanya ada satu mula dan juga satu tamat sahaja. Tak boleh ada dua. Okey. Seterusnya kita akan terangkan pula lah simbol yang kedua ni. Ini adalah simbol anak panah. Anak panah ini menandakan aliran bagi aktiviti tersebut dilaksanakan lah. Seterusnya kita lihat pada simbol yang seterusnya, iaitu simbol segi empat tepat ini. Ini menandakan proses. Kebiasaannya kita akan menggunakan apabila kita menggunakan calculation atau kita kata pengiraan, kita akan menggunakan simbol ini menandakan proses sesuatu aktiviti. Okey, seterusnya kita ada simbol input dan juga output. Simbol dan juga output ini adalah bentuk segi empat selari. So murid-murid kena lukis dengan betul lah, sebab takut nanti keliru antara simbol proses dan juga simbol input output. Seterusnya kita ada simbol berbentuk apa ni? Bentuk apa ni Cikgu Zila? Bentuk diamond ya. Diamond ataupun kita kenali sebagai rhombus, bentuk betul. rhombus. Okey. Bentuk ini adalah untuk pilihan ataupun syarat. Sekiranya kita nak uji syarat atau pilihan tersebut, kita akan menggunakan simbol ini. Okey. Dan yang terakhir adalah simbol bulat kecil ni. Simbol bulat kecil ini dinamakan sebagai penyambung. Okey, macam mana aplikasi dia Cikgu Zila? Boleh tengok kat sini. Lihat bahan yang cikgu pegang sekarang ni. Okey, ni ada carta alih yang menunjukkan macam mana kita nak gunakan simbol penyambung tadi. Kita lihat carta alih ni dia bersambung, ada proses yang panjang. Daripada sini kita akan buat bulatan di sini A, kemudian kita akan sambung di sebelahnya di sini. Ni kalau ruangan yang kita bina carta alih tu terhad, jadi kita perlu ruangan yang lain. Jadi kita akan lukiskan dia sambung balik dekat mana? Sambung dekat mana. Pada kebiasaannya murid dia akan keliru antara terminal mula tamat ni dengan penyambung. Saya hampir keliru tadi, tapi nasib baik cikgu terangkan. Baiklah cikgu. Okey Sean, setakat tu saja kita terangkan mengenai simbol grafik yang ada dalam carta alih. Okey, apa lagi cikgu kita akan terangkan? Saya rasa kalau kita nak tengok saja tak cukup kan cikgu untuk faham. Betul. Okey, kita nak buat apa cikgu Ila? Okey, cuba lihat apa yang cikgu sedang pegang dekat sini ya. Kat sini cikgu ada bawa satu alatan. Semua dah tahu kan. Kalau tengok yang ni, ini adalah mesin kira-kira. Okey, lihat ya apa yang cikgu laksanakan di sini. Okey, cikgu pilih satu nombor. Saya tekan nombor 5 di sini. Okey, kemudian cikgu pilih satu operasi. Saya pilih operasi darab. Okey, dan saya pilih nombor yang kedua. Cikgu pilih nombor 8. Berapa hasilnya? 5. Okey, 5 darab 8. 5 darab 8, 40. Okey, Pandai, cikgu tengok betul tak hasilnya. Okey, bila betul. cikgu tekan butang yang seterusnya, okey, kita akan paparkan dekat situ. 40 ya. Okey, 40. Okey, jadi ini adalah satu algoritma. Okey, bagaimana kita nak tukarkan algoritma ni dalam bentuk grafik carta alih? Okey, jom kita akan lihat. Okey, sebelum kita membina satu carta alih, kita perlukan satu jadual yang dipanggil sebagai input, proses, output. Di sini. Okey, input, proses, output. Okey, dia punya singkatannya ialah IPO. Okey, di sini apa dia input? Okey, kita rujuk di sini. Input tu sama ada sesuatu perkataan, nombor, aksara, suara atau gambar yang dimasukkan oleh pengguna.
Okey. Ya. Yang kedua pula ialah proses. Apakah proses? Ya. Okey, proses ini merujuk kepada tindakan untuk mengubah input yang dimasukkan tadi, sama ada kita menggunakan formula matematik atau logik dan menghasilkan output. Okey, kita lihat output pula. Okey, output tu itulah nilai yang tadi cikgu tunjukkan. Bila kita buat pendarapan 2 nombor, Ya. nilai yang terakhir tadi yang dipaparkan di mesin kira-kira tadi adalah 40. Jadi 40 tu adalah output. Nilai yang dipaparkan di skrin mesin kira-kira itu. Okey? Okey. Cikgu harap semuanya boleh faham. Ya. Okey, dan kita akan membina carta alif. Okey, sebelum kita bina kita tanyalah murid-murid yang ada dalam talian. Semua faham tak apa yang kita dah belajar ataupun terokai selama sehingga sini? Faham tak? Kalau faham, berilah thumbs up. Okey, ya, semua faham. Okey, baiklah cikgu, teruskan. Okey. Okey. Oh, ada soalan? Okey, ini adalah soalannya tadi. Situasi yang cikgu tunjukkan tadi. Ya. Lukiskan satu carta alif Ya. yang menunjukkan hasil darab 2 nombor menggunakan mesin kira-kira. Okey, di bawah ni cikgu letakkan siap-siap jadual IPO dari situasi tadi. Okey, Ya. apa yang ada dalam jadual IPO ini? Okey, input. Okey, cikgu minta Valen sebutkan. Apa Nombor yang 1 dan nombor 2. Okey, betul. Nombor 1 dan nombor 2. Okey, proses. Cikgu minta Najwa. Tekan butang operasi darab. Okey. Masukkan formula hasil darab sama masukkan dengan formula. nombor pertama, Ya. darab dengan nombor 2. Okey. Lagi? Tekan butang sama dengan. Tekan butang sama dengan. Okey, yang ketiga. Boleh tak cikgu minta Haziq? Papa hasil darab 2 nombor. Okey, papar hasil darab 2 nombor. Okey, nampaknya murid-murid dah boleh memahami situasi dan boleh mengenal pasti apa input, proses dan juga output. Okey, seterusnya kita akan cuba bina carta alif. Oh, okey, baiklah. Mana Syah nak lekatkan ke macam mana? Okey, Saya cubalah cikgu, saya cuba. Betul Okey ya. kita mulakan Saya dengan dalam langkah belakang, yang pertama. Okey. Cikgu harap murid-murid di sana pun boleh cuba buat berdasarkan soalan yang diberi tadi. Kamu lukiskan pada kertas, kemudian kamu tunjukkan. Okey, langkah yang pertama ialah kita akan melukis not mula. Okey, cikgu minta Syifa. Boleh tak Syifa lukiskan dan tunjukkan pada cikgu not mula. So kalau tak silap saya cikgu, untuk setiap bukan proses tapi untuk setiap perkataan tu bentuk geometri dia pun berlainan kan cikgu. Kalau Ya, mula, betul. kalau proses, pilihan, apa lagi kita ada untuk sambungan pun ada. So harap betul ke cikgu? Okey, betul. Betul. Okey, bentuk mula ialah bujur. Bujur. Okey, mari. Okey. So sebab mula tu kita letaklah. Okey, Syah pilih yang okey. mana bentuk bujur tu. Senanglah. Ada sini cikgu. Okey, saya ambil yang ni. Saya ambil satu. Letak atas ni cikgu. Okey, letak kat sini, kat atas. Okey, atas sekali ya. Kat atas. Okey. Okey, selepas itu kita akan lukiskan not penyambung. Yang mana not penyambung? Oh, Ni penyambung. saya nak minta Sean. Ya cikgu. Maknanya lepas ni nak letak Lepas apa? ni kita nak sambung dengan apa? Oh, nak sambung apa? Biasanya kita kena Agak-agak ikut tu macam yang mana? nak tahu langkah seterusnya kan. Kita kena ya. ikut macam jalan raya, kena ikutlah arah jalan kan. Okey. So rasanya yang inilah cikgu, betul cikgu? Ya, betul. Okey. Macam kita ni ke, akan cikgu? gunakan anak panah. Ya, betul. Sambung kena dekat. Kena dekat. Okey. Kepalanya ke mana tu? Kebalik tu. langkah yang seterusnya. Alamak, nasib baik cikgu cakap. Ni apa tanda apa tadi Sean? Ya? Tanda apa tadi? Anak panah. Anak panah aliran. Aliran. Menunjukkan okey. aliran. Okey, Ya. cikgu nak ingatkan ya kepada semua murid-murid, bila kita melukis carta alif, bentuk ini perlu bersambung. Okey, kita sambungkan Oh, rapat kena macam sambung. ni. Okey, baik. Okey. Yang seterusnya ialah bentuk segi empat selari. Okey, cikgu Segi minta empat selari. Valen tunjukkan. Macam mana simbol dia tu Valen? Wah, okey, cantik itu dia. tulisan. Jelas, Dan nampak butirannya di situ Valen dah tuliskan masukkan nombor 1. Ya, betul. So kat sini inilah. Okey.
bentuk yang kedua. Okey. Okey. Boleh tolong Syam. Okey, macam Untuk cikgu cakap tambahan, tadi, kena sambungkan ya. Ya, Dia macam puzzle kat sini. Okey. Okey, kita ada tambahan sedikit semasa melukis simbol-simbol yang ada pada carta alih, sepatutnya kita menggunakan pembaris. Betul, Shilan? Betul. Kalau kita nak lukis segi empat tepat dengan segi empat selari ni, kalau awak tak guna pembaris, dia akan jadi lari bentuk. Ya, Dia akan mengelirukan. betul juga, betul. Okey, Okey, seterusnya. rangka yang ketiga, kita akan kembali semula melukis tanda penghubung ni. Ya. Okey. Tanda aliran. Okey, yang keempat, barulah kita akan masuk kepada proses. Okey, bentuk Cikgu Ila, jangan proses. lupa tu masukkan nombor 2. Okey. Kita akan Nanti mulakan dengan tertinggal proses pula. dulu. Ini. Okey, proses. Tekan tanda darab. Okey, yang ini cikgu nak okey. Damia. Tunjukkan. Cikgu, saya nak tanya balik cikgu. Apa perbezaannya yang bentuk yang segi empat selari dengan segi empat tepat tu? Selari tu adalah Input atau output. Dan yang segi yang lagi satu yang ini adalah okey, dah nampak dah. Okey, tengok Dania tunjukkan. Okey, ya, betul. Tekan butang operasi X. Yang darab inilah. lah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, saya Di sini tambah tu. di sini. Okey. So Okey. makna ini adalah proses. Proses. Tadi input, proses. Sebab kita nak mengubah input yang dimasukkan. Okey. Barulah masuk. Ni aliran pula. Aliran. Okey. Okey, kita akan lukis lagi sekali. Ya. Tanda aliran, not aliran. Kemudian barulah kita akan masukkan nombor kedua. Kalau tengok tadi cikgu dah buat kan. Okey, masukkan nombor yang kedua. Ya. Okey, lagi sekali. Tetap kena ada anak panah ni lagi. Okey. Masukkan di sini. Lepas tu apa? Kita ada apa pula? Proses apa? Bila dah tekan nombor 1, dah tekan operasi darab, kita dah masukkan nombor 2, nak dapatkan jawapan? Kita tekan apa? Yang ni cikgu nak minta Najwa. Okey, Najwa, tunjukkan. Bentuk apa? Bentuk segi empat tepat. Okey, betul. Okey, segi empat tepat, iaitu tekan butang sama dengan. Okey. Segi empat tepat sebab dia adalah Proses. Ya, betul. Dia adalah proses. Okey, selepas ini kita gunakan lagi sekali tanda anak panah. penghubung. Kemudian barulah yang terakhir, output. Yang keluar di skrin tadi. Ya. Yang keluar di skrin. Okey, kita akan letakkan di sini. Dan proses ini akan tamat. Okey, note tamat. Tamat pun kena berbentuk bujur sebab mula dan tamat adalah berbentuk bujur. Baiklah, cantik sangatlah carta alih kita untuk yang ini. Sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, algoritma telah digunakan dalam pelbagai aspek kehidupan seperti panduan menuju ke sesuatu destinasi, resepi memasak, manual memasang perabot dan manual operasi gelombang mikro. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Zila dan Cikgu Miza. Baiklah Cikgu, kita teruskan penerokan kita. Saya nampak kita ada soalan yang kedua Cikgu. Ya, betul. Kita ada soalan yang kedua. Okey, jom kita lihat situasi soalannya. Okey, di sini lukiskan satu carta alir tentang suatu program yang menerima harga barang, jumlah diskaun dan boleh memaparkan harga selepas diskaun. Okey, perkara pertama yang perlu kita buat ialah menghasilkan jadual IPO. Okey, di bawah ni cikgu sediakan jadual IPO bagi soalan ini. Okey, yang pertama input. Okey, cikgu nak minta di sini Damia. Apakah input dari situasi ini? Damia, jangan lupa untuk pasang mic ya sebelum cakap sebab nanti tak dengar pula jawapan anda.
Cikgu boleh ulang balik cikgu soalan? Okey, soalannya ialah carta alih satu program yang menerima harga barang, jumlah diskaun dan boleh memaparkan harga selepas diskaun. Jadi apakah input daripada situasi ini? Damia boleh jawab ke? Mungkin murid lain boleh bantu Okey, Damia. murid yang lain boleh bantu. Syifa? Boleh Syifa? Okey, apa dia jawapan Syifa? Harga barang dan jumlah diskaun. Betul. Harga barang dan jumlah diskaun. Ini menunjukkan Syifa fahamlah apa yang cikgu dah terangkan ni. Okey, yang kedua, proses. Dekat sini cikgu nak minta Haziq Aiman. Haziq, boleh Haziq? Okey, Kira harga diskaun sama dengan harga barang darab jumlah diskaun. Okey, betul. Okey, yang kedua. Harga selepas diskaun sama dengan harga barang tolak harga diskaun. Okey, sebenarnya di proses ini ialah formula yang kita gunakan untuk mendapatkan output. Okey, sekarang kita tengok apakah output daripada situasi ini. Cikgu nak minta Ifah. Paparkan harga selepas diskaun. Okey, paparkan harga selepas diskaun. Tepat sekali. Nampaknya semua anak murid Cikgu Miza boleh jawab dengan baik hari ini ya. Okey, kita bergerak kepada aktiviti yang membina carta alih bagi situasi tadi. Okey, sekarang cikgu nak bentuk yang pertama. Okey, Sean. Okey. Nak uji saya pula cikgu. Alamak. Okey, bentuk yang pertama, pertama dengan akhir tu kenalah bentuk bujur. Okey, bentuk bujur. Betul. So, bentuk yang pertama ialah mula. Okey, mula bentuknya adalah bujur. Okey. Dan daripada tadi tu yang kedua, selepas mula kita akan lukiskan anak panah ataupun aliran dia ya. Anak panah ataupun aliran. Yang menghala ke langkah ke yang seterusnya. Langkah yang seterusnya. Jangan ke atas. Yang seterusnya bentuk bagi input. Cikgu nak minta di sini Najwa. Tunjukkan bentuk inputnya. Okey. Itu dia nampak macam segi empat selari ya. Okey, segi empat selari. Betul. Okey, di situ Najwa dah tuliskan dah. Masukkan harga barang dan jumlah diskaun. Okey, Cikgu Miza ni lekatkan. Okey, yang seterusnya kita akan lagi sekali kita akan gunakan aliran simbol anak panah. Okey, ataupun not penyambung. Ya. Okey. Okey, bentuk yang seterusnya selepas ada input mesti ada proses kan? Okey, cikgu nak minta dekat sini Valen. Tunjukkan apakah simbol bentuk proses. Okey, simbol proses yang Valen tuliskan dekat situ. Butirannya harga diskaun sama dengan harga barang darab dengan jumlah diskaun. Kemudian yang kedua ialah harga selepas diskaun, iaitu harga barang tolak dengan harga diskaun. Okey, terbaiklah Valen. Bagus. Betul tu. Simbol yang betul dan ayat pun betul. Okey, dalam carta alih ni dia macam sudukut tadilah. Dia kena ringkas dan padat. Ya, betul. Okey, yang seterusnya kita lukiskan not penyambung atau aliran. Okey, apa yang akan berlaku selepas proses? Kena ada apa? Bila dah buat-buat tu apa jadi? Adalah hasilnya ataupun output. Betul tu Sean. Output. Okey, dekat sini. Siapa nak angkat nak tunjukkan dekat cikgu bentuk output untuk kita punya situasi ni. Saya dah bagi tip ni. Cepat. Macam mana simbol output? Mungkin sesiapa boleh tolong angkatkan? Nak jawab boleh angkat tangan atau terus je angkat jawapan. Ya, terus angkat jawapan. Siapa yang masih tak dapat jawab tadi? Okey. Valen lagi sekali. Okey, dekat situ dia harga selepas diskaun. Bentuk dia pun macam ni. Harga selepas diskaun. Okey, nampak dia. Sama Okey, dan yang apa lagi yang kita ada? Yang terakhir ialah kita akan sambungkan dengan not penyambung. Not penyambung. Kita letak tengah-tengah sikit bagi nampak cantik. Last kali program ni akan tamat. Bila dah ada output, tamatlah sesuatu proses tu. Bentuk yang sama dengan mula, iaitu wujud. Okey. Okey, selesailah masalah kita tadi.
Yeay, baguslah murid-murid kita yang ada dalam Beri tepuk tangan untuk talian. diri sendiri semua. Baik, memang kerana terbaik sekali telah murid-murid berjaya cikgu. hari ini. Kerana telah berjaya menghasilkan carta alir untuk soalan memaparkan harga selepas diskaun. Ya, okey. Okey, baiklah. Saya rasa kita dah hampir sampai ke penghujung program kita. Igu, mungkin saya boleh tanya murid-murid kita yang ada dalam talian, apa yang mereka telah pun belajar daripada penerokan kita. Mungkin kita cubalah saya sebut nama, mungkin kalau anda tahu, mestilah anda tahu kan, sebab cikgu-cikgu kita memang bagus. Anda pun memang telah pun belajar sesuatu untuk penerokan kita. Kita tanya dulu, mungkin kita tanya siapa? Ifa, apa yang anda telah belajar dalam penerokan kita hari ini? Sebut satu je. Saya telah belajar macam mana nak buat carta alir. Betul. Okey, sebab saya pun perasanlah kita ada belajar carta alir. Terima kasih Ifa. Dan seterusnya mungkin kita boleh tanya Haziq, selain daripada carta alir, apa lagi yang kita belajar? Sebut satu je supaya rakan-rakan anda pun boleh jawab nanti. Kita belajar tentang pemikiran komputasional. Pemikiran? Betul. Teknik pemikiran komputasional. Betul. Kita ada Okey. sentuh tadi di awal tadi. Ya, betul. Okey, mungkinlah soalan yang seterusnya mungkin susah sikit, tapi kita ada sentuh tadi kan. Selain daripada carta aliran ataupun algoritma merupakan salah satu teknik cikgu. Selain daripada algoritma, apa lagi teknik-teknik pemikiran komputer selain daripada algoritma? Mungkin salah satu di antara anda boleh berikan jawapan. Kalau ingat lagi lah, ingat lagi. Siapa nak cuba? Teknik pemikiran. Ya, selain daripada algoritma. Selain daripada algoritma. Apa dia? Ya, Najwa. Teknik leraian. Teknik leraian. Ya, betul. Betul lah, Igu? Ya, bagus betul. Najwa. Okey, so selain daripada algoritma, leraian. Apa lagi kita ada, Igu? Peniskalaan. Peniskalaan Dan pengecaman. pengecaman dan corak. pengecaman. Okey, yang tu adalah 4 lah pada permulaan. Okey, selain daripada yang ni, okey, kita masih ada 3 orang murid yang masih belum jawab ya. Mungkin boleh tanya Damia pula. Okey, selain daripada apa yang kita dah sebut, apa lagi yang anda telah pun belajar dalam penerokan kita? Okeylah, saya boleh bagi tips sikit lah. Dalam carta aliran tu ada banyak benda yang kita belajar kan. Ada yang macam ini, ada yang macam ini, ada yang macam ini. Apa itu? Sebut simbol-simbol tu, Damia. Okey, tak apa. Mungkin Damia tak dengar soalan. Mungkin kita pergi ke murid lain, boleh tolong Damia. Mungkin Syifa boleh tolong, Syifa? Saya belajar cara nak kelaskan maklumat tu pada input, proses dan output. Kita gunakan jadual IPO tadi. Ya. Okey, terima kasih Syifa. Dan yang akhir sekali saya rasa Valen belum jawab ya. Okey, Valen, selain daripada apa yang kita dah sebut, apa lagi yang anda belajar daripada penerokan kita? Saya belajar tentang fungsi penggunaan simbol-simbol dalam carta alir. Okey, tadi Vela ada jawab banyak kan, Valen? Ada jawab banyak. Mungkin anda boleh sebut ya untuk permulaan ataupun untuk mula dengan tamat, bentuk dia macam mana? Valen? Bujur, betul. Dan selain daripada bujur, kita juga ada segi empat selari. Selari yang itu untuk apa ya? Ini untuk masukkan input atau output. Okey, dan yang terakhir segi empat tepat. Segi empat tepat. Mungkin Damia boleh tolong kita. Segi empat tepat tu. Okey, saya ini soalan benar atau tidak lah. Adalah untuk proses benar atau tidak. Okey, jawapannya benar. Nampak diangguk kan? Okeylah, itulah apa yang kita belajar untuk hari ini. Okey, sebelum kita akhir, mungkin cikgu-cikgu boleh beri rumusan kepada penerokan kita hari ini, cikgu. Cikgu Zila. Okey, secara keseluruhannya dalam algoritma ni kita ada 2 jenis. Pertama tu ialah pseudocode, yang kedua ialah carta alir. Kalau pseudocode tadi dia lebih kepada ayat-ayat. Okey, kalau carta alir dia menggunakan simbol-simbol. Ya, dan Cikgu Miza? Cikgu Miza? Okey. Dan sebenarnya kita belajar masa segmen yang pertama dan segmen kedua kita menyentuhkan algoritma. Algoritma ni sebenarnya banyak kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Dia kadang-kadang merentas subjek. So bukan sahaja dalam subjek kita. Okey. So dengan kita teroka bersama-sama pada hari ini, semoga pemahaman murid lebih pada hari inilah mengenai algoritma.
Okey. Itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zila dan Cikgu Miza atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini, dan juga kepada mermaid kita yang ada dalam talian, iaitu Damia, Najwa, Valen, Syifa, Ifa dan Hazib. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, jangan lupa untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi mengurangkan ataupun bagi menangani penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi. Bye. Didik TV KPM